Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Chào sang hảo. Chào sang hảo. Ta chia bình an. Ta chia bình an. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita boleh datang di rumah Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, menikmati altarnya yang kudus. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan dahsyat buat Tuhan Allah kita. Dan sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersama-sama bersatu hati dalam doa. Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan buat karya indah, buat karya terbesar yang Tuhan telah berikan buat kami, yaitu pengorbananmu, karya salibmu buat kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami rindu untuk meninggikan, memuliakan dan membesarkan namamu. Lebih dalam lagi, kami mau berikan yang terbaik buatmu pada pagi hari ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah Mandarin yang diberkati pada pagi hari ini hanya di dalam kuat kuasa tanganmu yang kudus. Dan kami mengundang Engkau Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk hadir bertahta dalam setiap pujian umatmu. Layakan kami untuk menghampiri tahtamu yang kudus Bapa. Layakan kami untuk memanggilmu Aba ya Bapa, Raja kami, Raja yang termulia dalam hidup kami. Terpujilah namamu, kami siap untuk memuji Tuhan, meninggikan dan memuliakan, membesarkan namamu. Bagi setiap jemaat Tuhan yang percaya dan diberkati, sama-sama kita mau katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. 我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全的我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全的，深深爱你耶稣，深深爱你耶稣，我爱你，照验生命中一切，深深爱你，深深爱你耶稣，深深爱你耶稣，哦，我爱你耶稣。Dengan lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. 我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，阿们。用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全的我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全，深深爱你，深深爱你耶稣，深深爱你耶稣，我爱你，
超越生命中一切，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Mari bersama-sama naikkan pujian ini, 深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，哈利路亚，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，哈利路亚，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita mau sembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Lebih dalam lagi kami mau sembah Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau masuk dalam altar-Mu yang kudus. Lebih dalam lagi kami mau berikan pujian kami. Lebih dalam lagi kami mau berikan penyembahan kami yang terbaik buat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rintakan Yesus, lebih dari segala yang kami mau katakan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Jemaat Mandarin naikkan pujian lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam, tenggelam dalam kasih-Mu, menikmati bait-Mu, lebih dalam lagi. Sembah Tuhan, sembah Raja, tinggikan namanya. Kami mau tenggelam dalam kasih-Mu. Oh, lebih dalam lagi, lebih dan lebih lagi Tuhan.
kasih Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Anugerah, kesembuhan, mujizat terjadi. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, buka hatimu, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sikararaya, 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 sikararayamu. Sibala bala 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 bala. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Kami percaya kuasa kesembuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami terima. Haleluya. Bala 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 bala. Sikararaya, 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 sikararayamu. Si bala 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 bala. Sikararaya, 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 sikararayamu. Si bala 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 bala. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati lawatan-Mu, kami nikmati kuasa-Mu, kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Si bala 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 bala. Sikararaya, 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 sikararayamu. Si bala 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 bala. Sikararaya, 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 sikararaya se. Si bala 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 bala. Sikararaya, 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 sikararayamu. Si bala 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 bala. Sikararaya, 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 sikararaya. Si bala 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 bala. Sikararaya, sikararaya, sikararaya. Bersama-sama saya undang sidang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Bersama-sama saya undang sidang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Sen ai ni Yesus, sen ai ni Yesus， 我爱你，超越生命中一切，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，超越生命中一切，深深爱你，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣，哦，我爱你。耶稣，哦，我爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Seberapa banyak jemaat Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Biar sukacita surga ada pada setiap jemaat Tuhan yang hadir
pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan seirama. Amin. Sama-sama. 一主你满有慈爱，二你智慧满载，三你能力无限，何等荣耀！当我顺境子你在，地苦是你背叛，心事的神，主你永远与我同在，你绽放我两小笑容，使我万笑无烦忧，幸福不知地拥有，耶稣是我好朋友，耶稣是我好朋友，一直躲在我左右。当我们同行耶稣，我希望温柔满足相有，相有相就相天中，清醒不害羞，在主里欢欣跳舞，唯有你是我喜乐，耶稣。Mari bersama-sama naikkan pujian ini. 一主你满有，二你智慧，三你能力无限，何等荣耀！当我顺境时你在，低谷时你陪伴，心事的神，主你永远与我同在，你绽放无脸笑容，使我真无烦忧，幸福不知地用，耶稣是我好朋友。耶稣是我好朋友，一直躲在我左右。当我们同行耶稣，我心万有满足相有，相有相就相天中，惊喜不害羞，在主里欢欣跳舞，唯有你是我喜乐，耶稣。Mari kita naikkan dalam bahasa Indonesia. Kau satu penuh, katakan dua penuh, tiga penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu ada waktu duka, kau setia dan selalu bersama, kau membuatku membuatku tertawa, membuatku oh Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap hatiku bergembira bersamamu Mari sama-sama kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari naikkan pujian ini. Kau satu, dua penuh, tiga penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuat tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir siap hatiku bergembira bersama. Yo kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita bersama-sama sorak-sorai, tepuk tangan seirama buat Tuhan. Oh, amin. Mari jemaat yang dikasih dari depan sampai belakang, sama-sama kita katakan, Yesus kaulah sahabat. Yuk sama-sama. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesus. Singer bersama-sama, kanan kiri ke depan,
Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Hey, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, yo kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dan berita gereja. Tempat dan waktu kami persilahkan. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Saat ini kita sedang berada di ruang ibadah yang baru, di mana kita bisa memakainya untuk ibadah doa malam Mandarin setiap hari Jumat jam 6:30 malam. Saya undang bagi Bapak Ibu semua jemaat Mandarin yang dikasih Tuhan, ayo 1 jam kita sisihkan waktu kita dari segala rutinitas kita, dari segala aktivitas kita, untuk kita datang mencari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, dan juga diberkati firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar sesuai dengan visi dari ibadah Mandarin tahun 2024, menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Melalui pengenalan akan firman-Nya, melalui persekutuan di dalam Tuhan, kita semakin hari semakin kuat dan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Saya juga undang Bapak Ibu boleh juga mengikuti bagi keluarga muda acara Family Cell atau Komsel Keluarga Muda Mandarin yang diadakan secara online dan hanya tatap muka 1 bulan 1 kali. Setiap hari Selasa jam 7 malam bisa tergabung di dalam kelompok-kelompok kecil yang ada. Apabila Bapak Ibu belum terdaftar dan ingin berpartisipasi atau ikut serta, boleh menghubungi meja pendaftaran yang ada di pintu keluar di setiap ibadah yang ada di Arjuna dan di Bromo, untuk kemudian dicatat dan dimasukkan dalam grup, karena setiap hari Selasa rata-rata malah kebanyakan pakai ibadah online. Jadi hanya tatap muka 1 bulan 1 kali. Demikian juga bagi kaum muda, remaja, pemuda yang belum menikah, bisa juga bergabung di dalam komunitas Ero Generation Mandarin. Mau belajar sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, belajar melayani Tuhan di dalam persekutuan sesuai dengan kategori usia masing-masing. Sehingga seluruh firman Tuhan dan seluruh kegiatan yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian juga bagi Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk tetap setia di dalam mengikuti Tuhan, di dalam beribadah, baik itu secara tatap muka maupun secara online di ibadah Mandarin, sehingga kita semua semakin hari juga semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadwal ibadah raya di GBPS Jemaat Sawahan Surabaya. Ibadah pagi pukul 6 pagi, ibadah Mandarin pukul 9 pagi, dan ibadah sore pukul 15.30. Selain ibadah raya, setiap hari Minggu diadakan ibadah sebagai berikut. Ibadah sekolah Minggu pagi pada pukul 8 pagi bertempat di ruang sekolah Minggu Jalan Tengger.
Ibadah pemuda pada pukul 10 pagi bertempat di ruang Youth lantai 4. Ibadah sekolah minggu sore pada pukul 15.30 bertempat di ruang sekolah minggu Jalan Tengger. Dan ibadah remaja pada pukul 15.30 bertempat di ruang Youth lantai 4. Setiap pagi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mana Rema selalu tersedia setiap hari sehingga kita selalu dikenyangkan oleh firman Tuhan. Seluruh kegiatan gereja juga dapat disaksikan secara live di channel YouTube GPPS Sawahan Official. Kami mengundang rekan keluarga muda untuk berkumpul dan berdoa bersama di Family Cell Fellowship. Kami tunggu kehadirannya ya. Setiap hari Jumat diadakan doa puasa pada pukul 9 pagi, sedangkan pada malam harinya diadakan doa malam Mandarin pada pukul 18.30 dan bertempat di ruang ibadah baru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya tiba bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita mau belajar memberikan yang terbaik karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kita naikkan pujian Allah sanggup. Haleluya.那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听我的事，献进心里，还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听我的事，献进心里，还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的事情，恨我自己直到永远，他能用。上帝能够拯救一切不可能的事情，恨我自己直到永远，他能永不变。哈利路亚。Terpujilah nama Tuhan. 那些眼睛未曾看过的事情，还有耳朵未曾听过的事，心进心里，还没有想过的事，上帝早已预备给那些爱他的百姓。上帝能够拯救一切不可能的事情，恨我自己直到永远，他能永不改变。上帝能够拯救一切不可能的事情，恨我自己直到永远，他能恨我自己，直到永远，他能永不变。Sorak-sorai kemuliaan terdahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan,
kita mau berikan salam atau kita mau senggol sebelah-sebelah kita, katakan Allah sanggup. Amin. Allah sanggup. Amin. Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. 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 Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari bersama-sama tepuk tangan. Allah sanggup. Allah sanggup, amin. Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Mari kuatkan hatimu, bangkitkan imanmu bahwa Yesus sanggup. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari Jemaat Mandarin naikkan pujian ini. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes, Dia sanggup. Dulu, sekarang dan Haleluya. selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup haleluya. melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan Tuhan sanggup. selamanya, Yes. kuasanya tak berubah. Haleluya. Sang Tinen Ko, Sang Tinen Ko，拯救一切不可能的事情，恒我至今直到永远，他的他能永不。上帝能过，拯救一切不可能的事情，恒我至今直到永远，他的他恒我至今。恨过至今直，恨过至今，恨过至今直到永远，恨过至今直到永远，他的他能永不变。Allah sanggup, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai terdahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Engkau, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biarlah hati kami bersyukur dan hati kami bersuka cita. Karena Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan, pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. 神灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵，神灵啊。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要歌声爱你。神灵，请你来，神灵，请你来，充满我心，充满我心，我需要你恩膏充满我灵。充满我灵，神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要歌声爱你，阿门。我要追求你主，我将生命献给你，建议我更亲近你。你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，
在引领真理里。Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terdahsyat buat Tuhan Allah kita. 神灵请你来，神灵请你来，充满我心，充满我心，我需要你恩膏，充满我灵，充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你，阿们。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在引领真理里，我要追求你主，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在引领真理里。Dengan segenap iman percayamu katakan, 我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在引领真理里，我要追求你主，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在引领真理里。Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita masuk dalam doa. 我们大家低头祷告。
Kami mengucap syukur buat segala kebaikan 亲爱 Tuhan. 的主，我们感谢主，你对我们的美善， Buat segala berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup 你已 kami. 经把一切的恩典赐给了我们。 Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan anak-anakmu pagi hari ini 好让今天你的儿女今天早晨所献上的事过于赞美， menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Bapa di 真 sorga. 美馨香的让我们来到主你的面前。 Dan kami juga diberi kesempatan hari ini untuk mengembalikan sebagian dari yang terbaik yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. 我们今天已经把你所赐给我们最好的一部分，我们献给了你。 Sucikan dan kuduskan setiap persembahan anak-anakmu yang sudah terkumpul ini Tuhan. 求主你接近你的儿女们所奉献的这些金钱， Pakai melalui tangan pengurus di gerejamu supaya pekerjaan Tuhan semakin nyata melalui gereja kami. 使用你们这位的手，好让他们能够很好的来利用这些金钱。 Semakin hari semakin banyak jiwa yang masih hidup di dalam kegelapan yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama 一 Tuhan. 天比一天有更多的那些在善的灵魂得着拯救。 Dan kami percaya sesuai janji firman-Mu Tuhan. 今天我们深信主你的话语， Barang siapa menabur pasti menuai. 无论哪一个人撒种的，他一定要收割。 Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi buat pekerjaan Tuhan. 求主你赐福那些已经奉献了的弟兄姐妹， Kembalikan lipat kali ganda dengan segala berkat kebaikan daripada 主 Tuhan. 啊，你加倍的把主你的美善、你的恩典加在他们的身上。 Dan apabila sebentar lagi kami akan menikmati firman-Mu. 我们再过下子要聆听你的话， Sucikan dan kuduskan setiap hati dan pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. 求主你接近我们的心，接近我们的听脚， Sehingga tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang salah mendengar, apalagi salah mengerti firman 以 Tuhan. 致没有一个人打瞌睡听错了，甚至于解错了神的话。 Dan Tuhan urapi hamba-Mu dengan penuh hikmat urapan daripada Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan menerjemahkan bagi kami. 求主你自己高门你两位讲道翻译的这个仆人，他们能够传讲你的话语， Sehingga hari ini semua jemaat-Mu menerima berkat Tuhan. 好让今天你所有的你的会友们、你的教会都能够聆听你的话语。 Dan kami undang kuasa-Mu yang tidak terbatas tercurah di tempat ini. 延伸你无限大的这个能力管教在这个地方， Memulihkan setiap kami. 恢复我们每一个人， Sehingga yang datang dengan sakit penyakit boleh menerima 以 kesembuhan. 致呢，咱们来到这里得着疾病的，他们可以得着医治来回去； Yang sedang berduka boleh dihiburkan. 他们伤心的能够得着安慰； Yang sedang terikat dilepaskan. 他们被捆绑的得着释放； Yang sedang berkebutuhan dicukupkan 当 oleh 他们 Tuhan. 有需要的，你使他们得着满足。 Terima kasih Tuhan. 谢谢我们的主， Di dalam nama Tuhan Yesus 我们奉靠主耶稣基督的名， kami berdoa dan mengucap 我 syukur. 们祈求以感恩。 Haleluya. 哈利路亚！ Amin. Tajia jingcu. Silakan duduk。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹们平安，大家早上好。 Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. 我很高兴今天大家都有健康的身体，我们在这里见面。 Sedikit pengumuman saja. 我补充一点的报告。 Sesudah ibadah nanti tetap akan dilaksanakan latihan untuk persiapan ibadah Natal. 聚会完毕以后，我们照常好像平常一样，有这个为圣诞节的筹备会来预备。 Semua yang ambil bagian dalam melayani ibadah perayaan Natal Mandarin boleh bersama-sama berkumpul dan berlatih bersama-sama. 你们每一个人有参与圣诞节的侍奉的，请你们留步。 Nah, izinkan saya juga mengingatkan bahwa besok hari Jumat tetap ada ibadah doa malam Mandarin. 也因此我提醒你们，这个星期五呢，我们照常有晚祷会。 Mari Bapak Ibu sisihkan waktu barang sejenak, hanya 1 jam saja kita tinggalkan seluruh aktivitas kita datang mencari Tuhan. 愿你们大家能够预备你们的时间，我们在这里来参加这个晚祷会。 Percayalah Bapak Ibu, 我们深信， banyak doa, banyak berkat. 我们多祷告就有蒙得更多的祝福。 Amin. 阿门。 Sehingga seluruh jemaat Mandarin boleh selalu diberkati. 让 oleh 所有的会友们能够蒙神的祝福。 Hari ini kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusak Agustinus Yi. 今天我们的这个讲台由以牧师他来传讲神的话语。 Saya harap Bapak Ibu tetap bersemangat.
我希望大家都能够有精神的， tetap jaga kesehatan. 仍然保持你们的健康。 Kita jumpa kembali minggu yang akan datang. Tuhan Yesus 我 memberkati. 们下一个礼拜可以在这里见面，愿神祝福你们。谢谢。 Shalom, 平安， puji Tuhan. 感谢主。 Hari ini saya boleh berada kembali untuk yang kedua kalinya di ibadah Mandarin. 今天我们可以在这里，可以说是第二次的在这里传讲神的话。 Ya, saya masih melihat wajah-wajah yang penuh sukacita ada di tempat ini. 我也看到了在你们当中充满喜乐的面孔， Itu tanda berarti kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. 这代表着我们大家都有蒙神的看顾。 Amin. 阿门。 Hari ini 那么今天呢， saya menyampaikan sebuah seri khotbah dari ibadah pagi, ibadah 2 dan ibadah 3. Itu serinya berurutan. 我今天第一堂、第二堂以及下午的一堂有联系的这个讲道。 Ibadah pagi tadi saya menyampaikan tentang bagaimana menghadapi raksasa. 刚才第一堂我讲到怎样子面对这个巨人。 Kehidupan kekristenan tidak bisa dilepaskan dari permasalahan, pergumulan dan banyak sakit penyakit yang masih terjadi di 我们 dalamnya. 基督徒的生活不能够避免那些困难、那些一切的事情来攻击我们。 Itulah yang saya sebut raksasa yang terjadi di dalam perjalanan 这就 kekristenan. 是我所说的，在我们生命当中的巨人。 Bagaimana cara menghadapi raksasa? 我们怎样子面对这个巨人呢？ Tadi pagi kita sudah belajar ada 3 prinsip di 刚 dalamnya. 才早上我们讲到有3种原则， Saudara kalau mau melihat bisa lihat di link YouTube. 如果你们要知道的话，你们可以去看这个视频， Ceritanya tentang Daud dan Goliat. 就是讲到关于大卫与歌利亚。 Pertarungan terbesar bukan pertarungan bangsa melawan bangsa, 所以那个最大的一个征战呢，就是民族对抗民族。 tetapi pertarungan yang favorit yang ada di Alkitab adalah pertarungan seorang lawan seorang yaitu Daud dan Goliat. 但是在圣经里面记载的是个人的来相对，就是大卫与歌利亚。 Bagaimana Daud bisa menghadapi Goliat? 那么大卫怎样子能够面对这个歌利亚呢？ Bagaimana Daud memiliki keberanian untuk menghadapi Goliat? 他怎样有勇气来面对这个歌利亚呢？ Secara fisik tidak memungkinkan itu terjadi. 如果照他的身材来说，他是不可能的。 Jika dibandingkan postur tubuhnya sangat berbeda jauh, Daud kecil, Goliat besar. 如果就他的身体来看，他是大卫是那么的小，但是歌利亚是那么的大。 Tetapi kita melihat bahwa Daud yang kecil bisa merobohkan Goliat yang besar. 但是我们可以看到，微小小的这个大卫，他能够战胜这个巨人歌利亚， Bukan karena Daud pengalaman. 不是因为他有经验， Daud tidak pengalaman menjadi prajurit, 他从来没有成为一个军人， tetapi dia datang membawa kuasa Tuhan. 但是带着上帝的能力， Itulah yang memampukan dia untuk merobohkan Goliat. 于是造成了他有能力来打倒这个歌利亚。 Hari ini jemaat Tuhan, 今天呢，各位弟兄姐妹们， kalau saudara sedang menghadapi masalah dan pergumulan terjadi di dalam 当 hidupmu, 在我们的生活当中有很多的征战与困难的时候， dan itu menjadi sebuah raksasa yang begitu menakutkan dalam 这个就 hidupmu. 是在我们生活当中令我们可怕的一个巨人。 Bangun tidur engkau berhadapan dengan raksasa. 你们一早起来就面对着这个巨人， Di pekerjaan engkau menghadapi 在 raksasa. 工作当中也面对着巨 Di 人， rumahmu engkau menghadapi 那么在 raksasa. 家庭里面也面对着巨人。 Bahkan saat mau tidur engkau menghadapi 当你要 raksasa. 是领睡的时候也面到 Bahkan 这个 dalam 巨人， mimpi pun engkau mimpi raksasa. 甚至于在梦中也梦到了这个巨人。 Bukankah itu sebuah kehidupan yang menakutkan dan 这 mengkhawatirkan? 岂不是一个很恐怖的生活吗？ Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan akan mengajak saudara melihat 那么今天神的话也是我们能够看到， bagaimana cara kita menghadapi medan 我 pertarungan. 们怎样子来面对这个战争的这个这些。 Karena pertarungan melawan raksasa tidak bisa dihindari. 因为这个伟大的这个很大的这个巨人的困难，我们不能够避免。 Dalam kehidupan kekristenan, 在这个基督教的生活里面， masalah 1 terjadi, masalah 2 terjadi, masalah 3 terjadi, dan semua selesai, tapi selalu ada masalah berikutnya. 那么第一个事情解决，第二解决，第三解决，但是仍然有继续下去的。 Itu artinya raksasa itu adalah selalu ada di dalam perjalanan 这 kehidupan 个意思就 kekristenan. 是说，这个巨人永远都是在我们生活里面的。 Tapi bagaimana cara kita meruntuhkan setiap raksasa yang ada di depan kita? 但是我们怎样子去打倒在我们面前的这个巨人呢？ Itu yang akan kita pelajari siang hari ini. 这个是今天我们所要学习的。 Saya memberi judul untuk seri yang kedua ini, Medan Pertarungan, Pengalaman Kesendirian yang Mendewasakan. 这个今天的讲题呢，就是我们个人的经验怎样子在前线征战。
medan pertarungan itu bukan sebuah tempat yang nikmat, saudara. 在这个前线征战呢，必是个好受的地方。 Mendengar kata medan pertarungan saja kita sudah punya bayangan itu seperti apa. 如果我们已经听到了前线，就是在战争前面的，就很可怕了。 Tapi bahwa judulnya saya menulis seperti ini, medan pertarungan, pengalaman kesendirian yang mendewasakan. 但是在这里我增加了一句话，就是说，在这个前线里面，我们靠着我们自己的经验，使我们能够陈述。 Apa hubungan pengalaman kesendirian dengan medan pertempuran? 那么我们每个人在生活里面，在前线里面的经验是什么呢？ Setiap orang pasti berusaha untuk menghindari medan pertarungan. 我们很多人每一个人都避免这个前线的征战， Kecuali atlet. 除非那些 Nah, kalau secara manusia normal kita pasti memilih untuk tidak jatuh dalam masalah, tidak terlibat dalam sebuah masalah. 除非那些运动员，他们一定选择不至于他们在途中他们失败的。 Secara normal kita juga tidak ingin menghadapi sakit penyakit. 如果在正常来想呢，我们不希望有疾病的。 Secara normal kita juga tidak ingin keluarga kita hancur dan lain 当然 sebagainya. ，正常的思想我们不希望我们的家庭粉碎。 Tetapi selama kita hidup di dunia, 但是当我们还是活在世界上， pergumulan-pergumulan itu pasti terjadi dan selalu terjadi. 这一切的挑战呢，向来都是发生的。 Dan kadang-kadang pergumulan itu begitu mengintimidasi 而 kita. 且这些征战一直在那里威胁着我们。 Pergumulan itu menantang kita. 那么这个征战呢，他在那里向我们挑战， Satu lawan satu. 一对一的。 Saudara sedang diintimidasi oleh pergumulan 所以 saudara. 你被你的这些征战所威胁 Sehingga 了， saudara merasa tidak punya kekuatan untuk 所以 menghadapinya. 知道成了我们好像是无能为力的。 Saudara merasa jalan buntu dalam 你 pekerjaan 们觉得 saudara. 你们在你的生活当中已经走绝路了， Saudara putus asa dengan keluarga saudara yang 你 berantakan. 在面对着你的这个家庭， Saudara putus asa dengan keuangan yang saudara 所以 sedang 你对 hadapi. 于你的经济问题也失望了， Saudara menderita dengan sakit penyakit yang menghantui hidupmu. 因为这个疾病在哪里一直使你感到很可怕。 Itulah raksasa-raksasa yang sedang kita hadapi 这 dalam 个 perjalanan 这个 kita. 就是在我们生活当中所面对的这个巨人。 Dan saya mau katakan, itulah medan pertarungan. 我要告诉你们，这就是我们征战的前线。 Karena di medan pertarungan itu memunculkan siapa kita sebenarnya. 因为在这个战争的前线里面，就能够发现出到底我们是谁。 Ya, saya mengajak saudara membuka 1 Samuel 17. 我们可以来打开撒母耳记上第17章。 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 39. Saya mohon maaf karena slide-nya saya salah tulis 1 Samuel 7. 撒母耳记上第17章第12到第34节， Kita baca ayat 12 terlebih dahulu. 我们先读第12节。 Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. 第12节这里这么说：大卫是犹大伯利恒的这个以法他人耶西的儿子，耶西有8个儿子。当扫罗的时候呢，耶西已经老迈了。 Kalau ayat 1 sampai ayat yang ke-11 menceritakan bagaimana medan pertarungan itu sudah siap. 如果从第1节到第11节里面已经告诉了我们，这个征战的前线已经预备了。 Bagaimana pasukan Filistin berkemah menyerang bangsa Israel. 那么那些非利士人他怎样子要与这个以色列人对战？ Dan tidak ada pilihan lagi yang harus dilakukan oleh Israel kecuali menghadapi Filistin. 所以他们没有别的方法对以色列人说，他们一定要面对着这个非利士人。 Di sana diceritakan ada seorang pendekar Filistin maju yang namanya Goliat. Dia seorang raksasa. 在哪里告诉我们有一个叫做歌利亚的非利士人，他是一个巨人， Dia diperlengkapi dengan senjata-senjata yang begitu mumpuni untuk menghadapi 他 bangsa 已经 Israel. 装备了所有的军事的武装， Sehingga tidak ada satupun dari orang Israel yang berani turun 1 lawan 1以 menghadapi 致以 Goliat. 色列人没有一个敢于面对面一个人对一个人的。 Nah, kita lihat dalam ayat 12 sampai ayat yang 那 ke-39. 么现在我们看第12节到39节， Siapa pahlawan yang sebenarnya? 其实到底他是谁呢？ Siapa yang orang besar sebenarnya? 其实这个很大的这个人是谁呢？ Bukanlah Goliat, 不是歌利亚， tetapi seorang anak kecil 是这个很小的一个孩子。 yang kita tahu namanya dia adalah Daud. 我们知道他的名字叫做大卫， Daud adalah anak Isai.
大卫呢是以撒的 Dia 孩子， punya 8 saudara. 他有8个兄弟。 Nah, kemudian kita baca ayat 12, 那么我们看第12节里面说， ayat 13. 第13节， Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. 第13节里面他说，耶西的3个大儿子是随着扫罗出征的。这个出征的3个儿子，长子他的名叫以利亚，以利亚次子他的名叫亚比拿呢，还有他的这个3个儿子呢叫做撒玛。 Jadi Daud punya 8 saudara, 所以大卫他有8个兄弟， 3 saudaranya menjadi prajurit Israel 第3个成了以色列的这个军人， yang juga menyertai Saul dalam pertempuran. 他跟扫罗一同去出征的。 Daud anak bungsu. 那么大卫他是最小的儿子， Nah, Daud ini menjadi seorang gembala 那么这个大卫呢，他成为一个牧 yang 羊的， yang selalu menggembalakan kawanan domba, kambing, domba papanya. 他向来是替他的爸爸去看顾那些看守羊群的。 Tiap hari dia berkumpul 每一天他跟他在一起的， bersama dengan 就 domba-dombanya. 是跟那些羊群， Beda dengan 就跟 saudara-saudaranya. 他的兄弟就不同。 Saudaranya berperawakan besar, bagus, gagah. 他们的兄弟呢，大家个子都很高大、很健壮的。 Tetapi Daud dikatakan oleh Alkitab wajahnya masih 但是 kemerah-merahan, 圣经告诉我们，这个大卫他的面是红红润润的， tidak segarang kakak-kakaknya. 他不好像他的哥哥那样。 Nah, pasal 17 ayat 12 sampai 39 menceritakan backgroundnya Daud. 那么在31节到第17里面告诉这个大卫的背景。 Sementara ayat 1 sampai ayat 11 sudah menceritakan bagaimana bangsa Israel ini diancam oleh 但是 raksasa. 第1到第11节呢，他那里告诉了以色列民怎样子被那些法利斯人的所攻。 40 hari bangsa Israel ditekan habis oleh bangsa Filistin. 所以那个时候的以色列人，他被非利士人所压制。 Bangsa Filistin berkemah di Soko dan bangsa Israel berkemah di Aseka. 所以那个时候呢，非利士人他在一个地方扎营，那么以色列人也在另外的一个地方扎营。 Di tengah Soko dan Aseka ada sebuah lembah Tarbantin 在这个2个地方之间呢，有一个鸿沟， yang dikenal dengan Efes Damim, 这个是叫做他们的， yang artinya batas darah. 就是这个界限。 Tadi pagi kita sudah belajar itu. 刚才我们早上已经学习了。 Inilah medan pertarungan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. 这个就是非利士人与以色列人征战的这个环境。 Efes Damim menjadi tempat bagi bangsa Israel mempertahankan bangsanya mati-matian. 所以那个时候以色列人在哪里维持着他们很好的去坚守的。 Mulai hari pertama ketika bangsa Filistin berkemah untuk menyerang bangsa Israel. 当第1天的时候，非利士人他要进攻这个以色列人的时候， Raksasa yang bernama Goliat maju ke depan dan menantang Israel. Turun satu-satu, kalau ada yang berani, tidak perlu berperang semua. 1 lawan 1, kalau kalah jadi budak. 那个时候呢，这个巨人呢，哥利亚呢，他就跑到前面来对抗那些以色列人。他说：“你们1对1，如果你们哪一个败了，就成为奴仆。” Dari hari pertama Goliat menantang dengan kata-kata yang sama. 所以从第1天开始，他用同样的方法来讲出。 Hari kedua Goliat makin maju lagi dengan ucapan tantangan yang sama. 那么第2天，他也是用同样的挑战的口气。 Hari ketiga Goliat maju lagi dengan tantangan yang 第 sama. 3天，他又在前进，用同样的口气。 Dan itu terjadi selama 40 hari. 那么这样子一直进行到40天， Itulah yang saya sebut dengan intimidasi. 这个就是他们所受到的威胁。 Berapa banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. 那么很多的问题发生在我们生活里面。 Sakit penyakit yang kita alami. 我们其中的一个疾病已经经 Itu 过了， mengintimidasi hidup kita. 那个水已经在威胁了我们的生命， Sehingga kita merasa tidak punya kekuatan untuk 以致我们 menghadapinya. 感到我们是没有能力了。 Raksasa itu begitu menakutkan 那么 saudara. 这个巨人那么的可怕， Ketika Goliat maju, bangsa Israel mundur. 所以当哥利亚他前进的时候，以色列人就退后。 Esoknya Goliat maju lagi, bangsa Israel 所 mundur. 以当这个哥利亚在前进的时候，以色列人又退一步。 Tidak ada satupun dari prajurit Israel yang berani menghadapi 所以 Goliat. 在他们的这个队伍里面，没有一个敢对抗他。 Bahkan Saul sang raja pun yang perawakannya jauh lebih tinggi dari orang-orang Israel bersembunyi di dalam 甚至 kemah. 那些他比以色列人最高大的人，他们都躲藏起来。
Saul menawarkan umpan balik kepada bangsa Israel. Kalau ada yang berani. 所以扫罗就对他的部下说：“如果你们哪一个人敢对抗的话， Kalau ada yang berani melawan Goliat, 如果有一个人敢对抗这个利亚的话， dibebaskan dari pajak, 那么你就可以解脱这个税务， dihadiahi anak perempuannya, 就把他的女儿赐给他， mendapat harta kekayaan dari 也把那 raja. 些财富给他。 Semua itu dilakukan oleh Saul 所以扫罗他做了这一切， karena dia sendiri tidak berani untuk menghadapi 因为他 Goliat. 自己根本不敢对抗这个歌利亚。 Dan hari itu, 在那个时候， hari ke-41, 到了第41天的时候， Daud datang ke medan pertarungan, saudara. 大卫他来到这个的地方，战争的地方。 Daud datang bukan untuk bertarung. 他来的时候，并不是说要去征战的。 Daud datang sebagai seorang anak yang diutus oleh bapaknya untuk melihat saudara-saudaranya. 他只不过是爸爸的差派带来去看他的哥哥们， Bapaknya membawai Daud bekal untuk kakak-kakaknya. 所以他带了那些食物呢，爸爸叫他的带去给他的哥哥们， Daud diutus untuk melihat apakah kakak-kakaknya ini selamat atau tidak. 叫他去看一下是否他的哥哥们平安吗？ Tetapi ketika Daud di hari pertama melangkah mendekati medan pertarungan itu, 当这个大卫呢，他第一天来到这个前线的时候， di hari yang sama Daud juga mendengar Goliat menantang orang Israel. 他也同样的听到歌利亚怎样子来讲这些以色列人。 Di hari yang sama Daud mendengar umpatan-umpatan yang diucapkan oleh Goliat terhadap Allah 他 Israel. 们也听到了歌利亚他怎样子去咒诅去骂那些以色列人， Hati Daud bergejolak. 他的心里有很巨大的这个跳动， Dia tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Goliat. 他不能够接受歌利亚所说的这一切话。 Mungkin dia berkata, kurang ajar ini 可 orang. 能他说你这个王八蛋， Dia tidak tahu kepada siapa dia 你 berbicara. 不知道吗？你对着谁说话呢？ Kenapa Daud bisa seperti itu? 为什么大卫能够有这样子 Karena 的心 Daud 呢？ punya keintiman dengan Tuhan. 因为他跟上帝有亲密的关系， Dia punya waktu kesendirian bersama 他 dengan 不是自 Tuhan. 己一个人的。 Kita masuk prinsip yang pertama. 我们看到接下来的， Ada 3 prinsip dari medan pertarungan. 在这个前线里面有3个原则。 Yang pertama, 第一个， pengalaman kesendirian dengan Tuhan 他个人与上帝之间的关系， memunculkan keberanian memasuki medan pertarungan. 造成了他勇敢于来到前线。 Jadi Daud itu punya pengalaman kesendirian dengan 因为这 Tuhan. 个大卫他自己有亲身的一个经验， Sehingga ketika hari pertama dia mendekati medan pertarungan, 当他第一天来到这个前线的时候， sekalipun dia datang bukan untuk bertarung, 虽然他来的目的不是要征战， tetapi dia punya keberanian untuk menghadapi Goliat. 但是他有一个勇气，勇敢于面对歌利亚。 Beda dengan prajurit Israel. 那么跟以色列的那些军队们的有区 Beda 别 dengan 的， Saul Raja Israel. 也跟这个扫罗王他是以色列的王也不同。 Dari hari pertama sampai hari yang ke-40, 从第一天到第40天， tidak ada yang berani maju. 没有一个人敢前进的。 Malah pada mendekati hari-hari terakhir, 但是到了最后一天的时候呢， ketika Goliat maju, 当歌利亚向前走的时候， semakin mendekati Israel, 靠近以色列人的时候， mulai memasuki wilayah teritorial Israel, 所以他要踏进这个以色列的 tentara 地的时 Israel 候， berlari mundur. 所以他们就大步的退后了。 Sementara itu Daud seorang anak kecil 但是那个时候，大卫一个小孩子， yang tidak terlatih dalam berperang. 他从来没有受过军事的训练。 Ketika dia mendengar 当他听到了以后呢， kata-kata hujatan terhadap Allah Israel, 这个歌利亚所 hatinya 说的 tidak terima 所说的那些错话，他心里不能够领受， karena dia mencintai Tuhannya. 因为他爱他的上帝， Dia punya keintiman dengan 他 Tuhan. 跟上帝有亲密的关系。 Saudara tahu, kita lihat profil Daud 我 dengan 们来看一 Goliat. 下，看一下这个大卫， Ya, ada perbedaan yang signifikan. 他在里面有一个很重要的区别。 Berikutnya. Next slide-nya. Profil Daud dan Goliat. 大卫与歌利亚的视频，我们来看。 Slide 26. Ya, ini dia. Daud itu seorang gembala. 大卫他是个牧羊的人， Saudara tahu pekerjaannya gembala? 你知道吗？牧羊人的工作是什么吗？ Hari-hari menghadapi binatang. 每天面对着那些野兽，
membersihkan kambing domba, 他去弄清洁那些绵 kasih 羊， makan kambing 给 domba, 那些羊吃的， menggiring kambing domba. 带领那些羊群。 Kalau ada yang sakit diobati. 如果有生病的，他就医治他们。 Pekerjaan yang lembut, 他做的工作是很温柔的工作， pekerjaan yang kotor, 是肮脏的工作， pekerjaan yang bukan terlatih. 他是已经习惯了的工作。 Beda dengan Goliat. 那么跟哥利亚就不同， Goliat dari kecil dilatih menjadi seorang prajurit. 所以这哥利亚从小就被训练成有一个军事的训练， Goliat dilatih untuk menghadapi musuh. 他被训练成了对抗这些敌人， Goliat dilatih menggunakan senjata-senjata perang. 而且也给他一个训练怎样子来利用这些武器。 Daud 但是大卫呢 beda. 就不同了。 Ya, kalau ada binatang buas yang mengancam domba-dombanya, disitulah Daud turun tangan. 如果有一些猛兽来进攻他的羊的时候， Terus Daud apalagi dikatakan oleh Alkitab, dia suka bermain kecapi. 所以那个时候他很爱玩他的这个武器， Dia tidak pernah main pedang, 他 saudara. 从来没有玩这个武剑的， Dia tidak pernah pegang perisai. 所以他因为是以赛的这个孩子， Dia bahkan tidak pernah pakai baju sirah. 他从来没有穿过那些金色的这个服 Tetapi 装。 Goliat, 但是呢，哥利亚呢， dia harus melalui sebuah pelatihan militer yang cukup baik. 他要经过这个很好的军事训练， Karena memang dia menjadi kesatria utama dari bangsa 因为 Filistin. 他是成为那些非利士人最重要的一个人。 Tombaknya aja tadi 41 kilo, 那 saudara. 么他的这个矛呢，已经 Belum 有 lagi 40 helmnya 多公 3 斤， kilo. 还没有其他的。 Ya, baju sirahnya itu 79 kilo. 他的身上穿的这个金服呢， Saudara 70多公斤。 Saudara bisa bayangkan betapa lengkapnya perlengkapan perang Goliat. 你们可以思想一下，他的军事武装是那么的完备。 Terus apalagi yang dikatakan tentang Daud? 还有他这里讲的关于大卫是什么呢？ Daud suka memuji Tuhan. 大卫很爱赞美神， Sementara Goliat itu suka mencemooh. 但是呢，哥利亚呢很爱去咒诅别人。 Itu terbukti ketika dia di medan perang. 这里在这个征战的前线里面可以证明了， Goliat selalu mencemooh Allah Israel. 哥利亚到一次是在那里不断的咒诅那些以色列人。 Terus profil Daud yang terakhir kita lihat, Daud adalah seorang yang intim dengan Tuhan. 而且我们可以看到大卫跟上帝有亲密的关系。 Ketika dia sedang mengembalakan kambing domba, 他那里是牧养那些羊群的， domba-dombanya lagi makan, 他给那些羊吃的东西， dia ambil kecapi, 他就拿他们， dia petik kecapinya. 他就拿他的乐器， Lahirlah mazmur-mazmur yang tercatat di Alkitab saudara dalam kitab 就产 Mazmur. 生了我们诗篇里面所看到的这些诗歌。 Daud adalah seorang tokoh yang luar biasa. 大卫是一个特别的一个人物， Alkitab mencatat 圣经里面- satu-satunya orang yang berkenan di hati Tuhan adalah Daud. 圣经里面记载唯一的蒙神喜悦的人就是大卫。 Daud cukup dikenal hatinya oleh Tuhan. 所以大卫呢，在上帝的心里面 Sehingga 十 itu 分的认 sebabnya 识他。 Tuhan mengurapi dia menjadi Wait. raja menggantikan 为了这个 Saul. 缘故呢，上帝就高抹他成为王。 Jadi saudara, ketika Daud sedang berada di padang rumput, 所以那个时候呢， kerjaannya Daud itu hanya memuji Tuhan, 大卫的工作只有是赞美神， bermazmur 他 pada 在那里 Tuhan, 唱诗， intim dengan Tuhan. 跟上帝那么的亲密。 Dia menuliskan kepercayaannya dalam bentuk lagu-lagu mazmur itu. 所以他在那里，他写了这个诗 Dia 篇， sangat mengenal Tuhannya. 他十分的认识上帝， Beda dengan Goliat. 跟哥利亚就不同。 Orang Filistin itu intim dengan berhala. 非利士人是跟偶像有亲密关系的， Orang Filistin tidak mengenal Tuhan yang 非利 hidup. 士人他们不认识上帝。 Nah saudara, 弟兄姐妹们， kalau saudara membaca ayat 35 sampai ayat 37, di 如果 sana 你们读 diceritakan 35到37节的话， bahwa Daud itu sudah biasa menggembalakan kambing domba 这个大卫很习惯于在牧养这些羊群， dan dia biasa melindungi kambing dombanya. 他也习惯于保护他的羊群。 Kalau ada singa yang mau menerkam kambing dombanya, 如果有狮子要攻 dia 他的 pegang 这个羊， singanya, 他就在那里一杯， dia robek mulutnya. 就把那个狮子刺破了他的口。 Begitu juga beruang-beruang yang mengganggu kambing 同样 domba. 的，有那些猛的这个熊。 Dan hari itu 那么哪一天呢？ ketika Daud memasuki medan pertarungan 当他来到这个征战的前线的时候， dan pada saat dia mendengar ada Goliat yang menghina Allah Israel, 当他听到了哥利亚在侮辱以色列人的时候， dia merasa bahwa Goliat ini 所以他认为这个哥利亚呢， tidak ada bedanya dengan singa dan beruang tadi. 他跟那些野兽、猛兽跟狮子是没有区别的。
Walaupun Daud tidak dilatih untuk berperang, 虽然这个大卫没有受过军事训练， tetapi dia merasa yakin bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. 但是他深信他能够打败歌利亚。 Dari mana keberanian itu muncul? 这个勇气从哪里出现呢？ Keberanian itu muncul dari pengalaman kesendiriannya 所以 bersama 这个 dengan 勇气 Tuhan. 呢，是他自己的生活经验里面发现出来的。 Saya menulis dalam slide berikutnya seperti ini, saudara. 我在这里面有写了这样子的句子： Tanpa Goliat, 如果不是没有歌利亚的话， Daud hanya menjadi seorang gembala. 所以这个大卫呢，只是一个牧人罢了。 Jadi Tuhan memang mengutus Goliat datang. 所以 Ya, 上帝差 diizinkan oleh 派 Tuhan 他 terjadi 允许歌利亚来， supaya memudahkan jalan bagi Daud untuk menjadi raja bagi Israel. 让在那里预备这个大卫成为一个变成为一个王。 Kalau tidak ada Goliat, 如果没有歌利亚的话， mungkin Daud itu hanya menjadi seorang gembala. 可能呢，这个大卫只是一个牧羊人罢了。 Tetapi dengan pengalaman Goliat ini, 但是借着这个歌利亚的这个生活经验， Daud memunculkan keberaniannya yang luar biasa. 大卫呢，他发出了他的这个勇气， Dan itu dilihat oleh semua pasukan Israel. 所以呢，他那里打败了所有以色列的军奴。 Pengalaman kesendirian dengan Tuhan 他自己个人与上帝的经验， itu memunculkan keberanian 所以造成了他有勇气 untuk memasuki medan pertarungan. 来进到这个征战的这个前线里。 Bagaimana seorang Kristen bisa menghadapi masalah-masalah yang begitu berat terjadi dalam 我 hidupnya? 们一个基督徒怎样子面对我们面前的那么很大的这个事情呢？ Tidak ada cara lain. 没有别的方法， Harus intim dengan Tuhan. 我们应该要与上帝有亲密的关系。 Punya waktu-waktu sendiri bersama 我们 Tuhan. 跟上帝有自己特别的这个时间， Saudara tahu, 你们知道吗？ waktu kesendirian itu adalah waktu yang menentukan siapa saudara 所以 sebenarnya. 这个特别的这个时间，就是在哪里界定你是谁。 Apa yang kita lakukan pada saat kita sendiri? 当我们独自的时候，我们所做的是什么？ Itulah diri kita sebenarnya. 这个就是我们自己的本质。 Banyak orang dalam kesendiriannya, 有很多人，当他在自己的时候， ketika orang tidak melihat dia, 当我没有人看到他的时候， bagi orang ini, 对于这个人来说， inilah kesempatan untuk berbuat dosa. 这个是这个给我一个机会来犯罪。 Jadi waktu kesendiriannya selalu dihidupi dengan keinginan daging dan perbuatan-perbuatan dosa. 所以当他独自一个人的时候，他就有这个想法要去犯罪的。 Hanya hari Minggu datang ke gereja 只有礼拜天来到教会， supaya perbuatan dosanya tidak dilihat. supaya他的让他的罪恶没有人能够看到。 Waktu kesendirian itu adalah kualitas hidup kita yang sebenarnya. 所以当我们独自一个人的时候，这个就是我们生活上的本质。 Apa yang saudara lakukan ketika saudara sendiri? 当你独自一个人的时候，你所做的是什么？ Apa yang saudara lihat ketika saudara sendiri? 你所看到的是什么？当你自己的时候， Apa yang saudara bayangkan ketika saudara 当你 sendiri? 独自一个人的时候，你想象中想的是什么？ Itulah kualitas hidup kita. 这就是我们的生活的本质。 Kalau dalam waktu kesendirian kita selalu melakukan hal-hal yang baik, kebenaran firman Tuhan direnungkan, kita berhubungan intim dengan Tuhan, 所以，如果我们在独自一个人的时候，跟上帝有美好的沟通，我们的生活就能够得到改变。 maka hidup kita akan berkualitas. 那么，我们的生活呢，就有很好的这个本质。 Itu tadi prinsip pertama. 好像刚才的这个问题， Lanjut ayat yang ke-16. 第16节里面说， Orang Filistin itu mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. 那么那些非利士人，他们早上到晚上一直在前进， Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 所以在那里他们走了40天的时间。 Isai berkata kepada Daud anaknya, 那么以赛呢，他就对他的儿子大卫说 ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva,：“ 你去拿这个10块的奶饼给你们的。” dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada 那 kakak-kakakmu. 么这10块奶饼给你们的哥哥们。 Ayat 18 dan 19 saya bacakan terlebih dahulu. 第18、19节这样说。 Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. 第18、19节，他这里这样说：拿这个10块的奶饼送给他们的千夫长，且问你哥哥们好，向他们要一封信来。扫罗与大卫就向这3个哥哥和以色列众人，在这个以拉谷里与非利士人打仗。
Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. 那么第20节说，大卫在早晨起来，他将羊交托了一个看守的人照顾，照着他的父亲所吩咐的话，带着食物去了。到了这个秒钟营的时候，军队刚出到这个战场，呐喊着要征战。 Ayat 21-22, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. 第22节里面，以色列人和非利士人都在摆着列队伍的时候，彼此相对。那么大卫就把他带来的食物留在看守物件的人的手中，一头跑到战场，问他们各个的案。 Ayat 23-24, sedang ia berbicara dengan mereka, perhatikan ya, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 那么我们再看到这个23、24节，在这里23节里面他说，与他们说话的时候，拿挑战的就是属于加特的非利士人歌利亚，他们就在从非利士人队伍中出来。 说出从前所说的话，大卫都听见了。以色列人众人看见那个人，就逃跑了，极其害怕。 Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. 那么在25节里面说，以色列人就彼此说：“这上来的人你看见了吗？他上来是要向以色列人骂城的。若是有人能够杀他的王，就必赐给他大财，将他自己的女儿给他作为妻，并且在以色列人中免他夫家的这个纳粮的税。” Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? 第26节里面说，大卫的问站在旁边的人说：“有人杀这个非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎能待他呢？”这个本要没有受割礼的非利士人是谁呢？竟敢在永生神的舰队里面沉骂。 Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. 所以呢，那时候呢，大卫的这个兄长们就说百姓先前的话回答他说：“有人能够杀这个非利士人，必如此的待他。” Saudara perhatikan ayat 28. 弟兄姐妹们，我们注意第28节。 Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." 第28节里面，大卫的长兄以利亚，他听见了大卫与他们所说的这个话呢，他就向他发怒，说：“你下来做什么呢？你这个旷野的那几只羊交给谁来看守呢？我知道你的骄傲和你的心里的黑意，你下来特意是要看征战。” Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab
kepadanya seperti tadi. 那么接下去呢，这个大卫他就说：“我做了什么呢？我来岂是岂没有缘故的吗？”大卫他就离开他，转向别人，照先前的话问他们，让百姓照样先前的话回答他。 Jadi begini Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹们， di saat bangsa Israel dan Filistin sedang melakukan peperangan, 当那个时候非利士人与这个以色列人征战的时候， Daud datang di hari yang ke-41 他那个时候他来到哪里？ dengan tujuan untuk mengirim bekal untuk 他的目的 kakak-kakaknya. 是要寄那些食物给他的哥哥们。 Di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel melawan bangsa Filistin, 当他们这个以色列人在困难当中要面对非 Daud 利士 datang 人 di sana 那 saudara. 么大卫他在哪里？ Dia bukan orang yang tahu semuanya. 他并不是一切他都知道的。 Hari itu dia baru tahu kalau ternyata ada pendekar dari Filistin yang menghina orang 他 Israel. 哪一天才知道，如果有一个非利士人，他的这个巨人来侮辱以色列 Dan 人， wajar saja kalau seorang anak tanya, apa yang terjadi, apa yang terjadi. 当然很正常的。这个孩子就问：什么事情发生呢？ Sehingga prajurit-prajurit Israel itu menjelaskan kepada Daud Saya- keadaan yang terjadi. 那所以那个时候在那里的人就告诉他什么事情发生了。 Di situ muncullah kakaknya yang namanya Eliab. 那么他的这个长兄呢，以利亚呢， Kita sudah baca tadi apa yang dilakukan oleh Eliab. 我们已经读了，看来他所做的是什么呢？ Ketika Eliab melihat Daud ada di medan pertarungan, 当他 saudara. 看到这个大卫在这个战争前线的时候， Eliab marah besar kepada Daud. 他就在那里发怒， Dia tanya, kenapa engkau datang ke sini? 他就问你：为什么你要来到这里呢？ Pada siapa engkau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? 那么你的那些羊群，你嫁给哪一个人看守呢？ Aku tahu sifat pemberanimu. 我知道你的性格， Aku tahu kejahatan 我也 hatimu. 知道你心里面的恶意。 Kamu datang ke sini hanya untuk nonton peperangan. 你在这里只是要看这个征战罢了。 Padahal sebenarnya 其实呢， Eliab itu sedang menceritakan dirinya 以 sendiri. 利亚在那是讲到看他自己的。 Dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya juga tidak berani menghadapi Goliat. 其实呢，他不介入到，如果他自己不敢面对歌利亚的， Padahal Alkitab mencatat dia berperawakan besar. 但是圣经记载他说有很高大的个子。 Ketika 8 anak Isai dipanggil untuk diurapi oleh Samuel, 当那个时候要被这个萨姆尔告骂的时候， giliran pertama adalah Eliab. 第一个看到的呢就是以利亚的。 Ketika Samuel melihat Eliab, 当他看到了以利亚的时候呢， Samuel jatuh cinta pada 那 pandangan 么萨姆 pertama. 尔已经看中了他， Jatuh cintanya itu melihat begini. 他看到了， Ini pasti orang yang mau diurapi Tuhan menjadi 这一 raja. 定是神所要拣选要告骂他的。 Tapi Tuhan bilang bukan. 但是上帝说不是这个， Karena Tuhan melihat hati, saudara. 上帝是看人的内心。 Perawakan Eliab boleh 啊， besar, 以利亚的个子可以高大， boleh gagah, 他可以很雄壮的， boleh memenuhi syarat menjadi seorang prajurit. 他是有条件可以 Tapi 成为 tidak 军 punya 队的。 keintiman dengan Tuhan. 但是呢，他跟上帝之间的关系呢， Sehingga ketika Goliat datang, 所以当歌利亚来的时候， Eliab tidak ada bedanya dengan prajurit yang lain. 他也是在后尘了。 Sementara Daud 但是大卫呢， Daud punya keintiman dengan 他跟 Tuhan. 上帝有亲密的关系， Kita masuk prinsip yang kedua. 所以呢， Medan pertarungan menghadirkan banyak musuh. 所以在这个战争的前线，造成了很多的敌人。 Jadi bertarunglah dengan musuh yang sebenarnya. 其实呢，我们要对抗那个真正的敌人， Musuh sebenarnya adalah Goliat. 真正的敌人是歌利亚。 Tetapi pada saat Daud datang ke medan pertarungan, dia Langsung. menghadapi Eliab kakaknya. 但是呢，当这个大卫来到战争的前线的时候，他是面对着这个他的哥哥的。 Secara emosi Daud itu bisa terusik. 所以在这个情绪上呢，大卫能够被搅扰的， Dia bisa membela dirinya. 他能够为自己辩护。 Aku ini datang ke medan pertarungan disuruh oleh papa untuk ngantar bekal buat kamu. 我来到这里是因为爸爸叫我带这些食物给你的。 Dia bisa saja bertengkar dengan 他 kakaknya. 可以跟他的哥哥吵架， Dia bisa membantah kakaknya. 他可以跟他的哥哥辩驳， Tetapi Daud tahu itu bukan musuh yang sebenarnya. 但是他知道这个哥哥不是他真正的敌人， Musuh yang sebenarnya yang harus segera diselesaikan adalah Daud orang Filistin itu. 所以他真正的敌人他知道这是个非利士人歌利亚。 Nah saudara, 弟兄姐妹们， berapa banyak ketika kita menghadapi masalah 很多时候当我们面对一些问题的时候， dalam pekerjaan kita, 在我们的工作上， dalam keluarga 在 kita, 我们的家庭里面，
Bahkan ketika kita sakit, 甚至当我们生病的时候， kita menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak. 我们面对着那样多的这个仇敌， Sehingga kita sudah tidak bisa membedakan mana yang harus diselesaikan dan mana yang tidak. 以致我们不能够知道我们要解决哪一个问题。 Kita sudah tidak bisa membedakan mana yang musuh yang harus dilawan, mana yang musuh yang harus dibiarkan. 我们也不能够去分辨哪一个是仇敌。 Kadang-kadang masalah pekerjaan pun 在工作上， yang memang menjadi musuh sebenarnya. 其实成为我们真正的仇敌， Tiba-tiba istri kita datang, 就是有人来的时 anak 候， kita 我 datang, 们的孩子来的时 kita 候， merasa mereka adalah musuh 我 kita. 们就看到他们是 Sehingga 我们的仇敌， terjadilah pertengkaran-pertengkaran yang 以 tidak 致造成 diinginkan. 了我们之间的征战。 Kita lebih sibuk memilih musuh-musuh yang bukan sebenarnya, sehingga musuh yang sebenarnya kita lewatkan. 但是我们面对着不是我们仇敌，但是这个真正的仇敌我们越过了。 Kisah Daud ini mengajarkan kepada kita, 在这 saudara. 个大卫的这个故事里面教导 Medan 我们， pertarungan itu memang akan selalu menghadirkan banyak musuh. 所以在征战里面，很多时候带 Tapi, 来了很多的 tapi 仇敌 kita。harus tahu siapa musuh kita yang 但是我 sebenarnya. 们要清楚知道谁是我们真正的仇敌。 Saudara sedang sakit, 当你们生病的时候， diobati dokter A, B, C, 有3个医生来医治 tidak 你们病， sembuh-sembuh. 没有得着医治。 Musuh saudara adalah sakit penyakitnya. 我们的敌人是我们，不 Tapi 是我们疾 seringkali 病。 kita menghakimi dokternya. 但是我们很多时是 Wah, 挫 dokter 败 ini 这个医生。 Dokter ini kurang bagus, dokter C kurang bagus, dokter B kurang baik. 那某家某医某病，这个医生他不够好。 Sehingga kita melewatkan yang harus kita selesaikan adalah sakit penyakitnya. 其实呢，我们越过了，我们面对的是我们的疾病。 Berapa banyak kita membuang waktu bukan untuk musuh yang sebenarnya. 其实呢，我们对抗的不是我们真正的仇敌， Kita lebih sibuk melayani musuh-musuh kecil itu. 我们一直在那里忙碌着，面对着些小仇敌。 Sehingga Goliat itu akan tetap berdiri di sana dan mengintimidasi saudara, mengancam kita. 所以以致能够利亚他在哪里在威胁着他们。 Sampai akhirnya membuat kita merasa tidak berdaya untuk 到了 menghadapinya. 最后呢，感到我们好像是无能为力了。 Ya, saya berikan kata-kata seperti ini dalam slide berikutnya. 我在这里告诉你们， Tidak setiap pertarungan adalah pertarungan milik Anda yang harus Anda 其 perangi. 实所有的征战并不是属于我们的，应该要我们去面对的。 Daud bisa saja melayani Eliab. 大卫可以去跟他的哥哥去， Dia bisa membela dirinya, aku tidak mau nonton perang. 可以跟他的哥哥辩驳，他可以说我不是来征战的。 Tapi Daud tahu itu bukan prioritasnya. 但是他知道北极不是他最重要的， Prioritasnya adalah merobohkan Goliat. 他最重要的呢，他就是要打败这个歌利 Lanjut 亚。 ya, kita sudah di bagian akhir ayat 31, 32. 我们看第31、第32节， Saya bacakan terlebih dahulu. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. 第32节，有人听见大卫所说的话，就告诉了扫罗，扫罗便打发人去叫他来。大卫对扫罗说：“人都不必因为哪个非利士人胆怯，你的仆人要去与非利士人征战。” Jadi rupanya saudara, 所以呢， perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Goliat, 那么这个歌利亚所说的每一句话， intimidasi yang selalu diucapkan Goliat dari hari pertama sampai hari yang 所 ke-40, 以这个歌利亚从第1天到40天里面，他们所说的一切威胁他 itu 们的话， benar-benar melumpuhkan orang Israel. 真正的使以色列他们在那里衰退了， Sehingga mereka merasa menjadi begitu kecil untuk menghadapi 所以 Goliat. 他们就感觉到自己是那么的微小来面对这个歌利亚。 Tetapi tidak dengan Daud. 但是大卫并不如此。 Hari pertama dia datang, 第1天他来的时候， dia mendengar intimidasi Goliat. 他听到了歌利亚所说的 Dia 这些 tepis 话， semua itu. 他就那个时候他 Dia 要， datang dengan keyakinan membawa kuasa Tuhan. 他知道他能够去面对的。 Nah, lanjut ayat yang 那 ke-33. 么第33节里面说， Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 第33节，扫罗对大卫说：“你不能去与那个非利士人征战的，因为你年纪小，他是又是做征战士的。” Raja Israel pun pesimis dengan kehadiran Daud. 所以呢，这个以色列的王，他对于这个扫罗， Tidak 他也没 mungkin, 有 tidak 信心 mungkin 的， begitu. 他认为是不可能的。
Tetapi kita lihat apa kata Daud. Langsung Daud mencan. berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya." 但是大卫怎样伟大呢？大卫对扫罗说：“你的仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时呢来了那些熊，从群中借一只羊羔去，我就追赶他们，击打他们，将羊羔从他们的口中救出来。他就起来要害我，我就戳住他们的胡子，将他打死。” Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ulan Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 那么第36节说：“你的仆人曾经打死狮子虎熊，但是未受割礼的那个非利士人向永生神的军队称骂，我也必像狮子虎熊一般的。” 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 所以呢，第37节大卫就说：“耶和华救我脱离了狮子和熊的爪，也必救我脱离这个非利士人的手。”扫罗就对大卫说：“你可以去吧，耶和华就必与你同在。” 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. 所以呢，第38节呢，扫罗就把他自己的这个战衣给了大卫穿上，将这个铜费还有给他戴上，又给他穿上了这个甲。 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. 后来呢，39节里面，大卫就把刀挂在这个战衣的外面，试试能走不能走，因为他素来就没有穿惯的。他就对这个扫罗说：“我穿在这些不能走，因为素来我没有穿惯的。”于是他就折下来脱了。 Ketika Daud datang di medan pertarungan, 当这个大卫来到战争的现场上的时候， Daud serasa memiliki keberanian untuk menghadapi Goliat. 他觉得他能够有这个勇气来面对这个歌利亚， Dan itu dapat dilihat oleh seluruh prajurit Israel. 所以那个时候呢，有很多的军队在那里 Akhirnya，berita itu sampai kepada Raja Saul. 所以这个消息传到了扫罗王的耳里， Raja Saul memanggil Daud, 扫罗就叫大卫来。 tapi ketika melihat Daud dia menjadi pesimis. 但是他看到大卫的时候，他的心就软了。 Tetapi karena Daud dengan keyakinannya, 但是因为大卫有那么的信心， Daud datang dengan nama Tuhan. 他说他来是为神而来的， Saul mengizinkan dia pergi, 所 saudara, 以扫罗就允许他去 untuk melawan Goliat. 来面对这个歌利亚。 Saul memberikan baju sirahnya, 所以扫罗就把这个军装给他， perlengkapan perangnya diberikan 把 kepada 一切 Daud. 的武器完全给他用了。 Tetapi karena Daud tidak biasa pakai itu, dia tidak bisa jalan, 但 saudara. 是因为大卫从来没有穿过那样的衣服，以致他不能够走动了。 Baju itu terlalu berat bagi 这个衣 dia, 服对于他来说太重了， sehingga terpaksa dia meninggalkannya. 所以他就把它脱下来。 Dia datang dengan apa adanya. 所以在哪里他面对着他们， Karena Daud tahu 因为大卫他知道， yang bisa merobohkan Goliat itu bukan dengan pedang atau tombak. 因为他知道他要打败 Yang 这 bisa 个， merobohkan Goliat adalah nama Tuhan semesta alam. 他要打败这个歌利亚，不 Allah 是 yang 用弓箭， dikenalnya. 但是用他所相认识的神， Itulah yang merobohkan Goliat, 这个 saudara. 就是打败了歌利亚的。 Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan dalam 所以，如 hidup 果 saudara, 弟兄姐妹们今天面对着很多困难， bukan uang jawabannya, 不是我们的钱， bukan dokter jawabannya, 而不是他的答 bukan 案， kehebatan saudara 不 jawabannya. 是你们的弟兄姐妹的答案， Datang dengan nama Tuhan, saudara. 来到神的面前， Goliat itu akan runtuh. 他就会被打败了。 Ketika kita fokus pada Goliat, 当我们在这个集 Kita 中 yang 精点在 tersandung 歌利亚的时候， kita yang tersandung. 我们在哪里？ Tapi ketika kita fokus pada Allah, 但是如果我们面对着这个上帝的时候， Goliat itu akan dirobohkan. 我们的焦点在上帝，歌利亚就被打败了。 Masuk prinsip yang terakhir, prinsip Ya. yang ketiga. 最后的一点就是第3点， Kepercayaan kepada Tuhan memberikan keyakinan
untuk memenangkan medan pertarungan. 所以我们对神的信心，就是给我们有个信心，能够战胜这个战争的。 Daud begitu yakin bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. 大卫他深信他能够打败歌利亚。 Hari pertama dia melihat Goliat, dia sudah punya keyakinan walaupun dia melihat perbedaan fisik. 从他第一次看这歌利亚的时候，他已经知道了他能够战胜他。 Dari mana Daud memiliki keyakinan itu? 他为什么有那样子的信心呢？ Keyakinan itu lahir dari keintimannya dengan 这 Tuhan. 个信心呢，是从他与上帝之间的亲密关系来的。 Jadi dia benar-benar percaya hari itu engkau akan diserahkan oleh Tuhan. 所以他深信，就是今天呢，你能够上帝把你交在我的手上。 Hari ini engkau akan mati dan mayatmu akan dimakan oleh 那 burung-burung. 么今天你要死，你的身体被鸟吃了。 Tantangan yang sama Daud balikan pada Goliat. 同样的挑战呢，大卫还给这个歌利亚。 Kita lihat ayat yang terakhir, 我们看最后的一节， bagian akhir ya. Justru Oh, saya masih kasih tulisan seperti ini ya, prinsip seperti ini. Terkadang Tuhan menaruh Goliat di depan kita 有时候呢，上帝把这个歌利亚放在我们的面前， supaya kita bisa menemukan Daud di dalam kita. 让我们能够知道我们在神里面的。 Jadi kadang-kadang memang masalah pergumulan sakit penyakit yang kita hadapi 所以，当我们开始有疾病在我们面前的时候， itu Tuhan taruh di depan kita 上帝把它放在我们的前面。 supaya Tuhan memunculkan Daud itu loh di dalam kita. 所以呢，上高时候，上帝就把这个好像大卫一样放在我们的心里面。 Saudara bukan orang kecil. 我们不是很小的一个人， Saudara adalah anak Tuhan yang punya kuasa. 我们是上帝的儿女，是蛮有权柄的。 Goliat saudara boleh besar, 歌利亚他可以大， tapi roh Allah yang ada di dalam kita jauh lebih besar 但 daripada 是在 Goliat 上 kita. 帝的灵在我们里面远超过这个 Itu loh yang Tuhan mau dari saudara. 这个就是上帝要我所要的。 Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih 所以呢， Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， hari ini 今天 medan pertarungan kita itu cukup banyak. 在我们面前的这个战争的这个 Mungkin 显 itu 现 keluarga kita sendiri, 是很多的，有时是我们的家庭， mungkin kesulitan-kesulitan apapun yang saudara hadapi. 或者是我们种种的这些困难。 Mari bangun keyakinanmu kepada 弟 Tuhan. 兄姐妹们来吧，我们跟上帝有一个亲密的关系， Gunakan waktu-waktu hidupmu, 利用我们活着的时间， bangun keintiman dengan 我 Tuhan. 们跟上帝建造一个很美好的关 Memiliki 系。 waktu-waktu berkualitas 我 bersama 们要 dengan 拥 Tuhan. 有一个有很好的质量的这个生活。 Goliat itu akan runtuh, saudara. 歌利亚呢，就给我们打败了。 Puji Tuhan, 感 Tuhan 谢主， memberkati. 让上帝祝福你们。 Saya mengundang tim musik dan singer untuk maju ke depan. 我们请乐队来到前面。 Kita nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Ajaib. Haleluya. Pergumulan apa yang saudara hadapi hari 在 ini? 我们生活里面有什么样子的这个征战呢？ Ayo datang pada Tuhan. 我们来仰望神， Bangun keintimanmu dengan Tuhan pagi 跟 hari 上帝 ini. 建造亲密的关系。 Di tempat ini dia menunggu saudara. 在这里呢， Dia menantikan hati saudara. 他在这里来看你们 Dia 的心， merindukan saudara. 他是爱你们的， Dia ingin menguatkan saudara 他要使你坚固， untuk menghadapi raksasa-raksasa yang sedang kau 来面对 hadapi. 着我们生命里面的这个巨 Bangun 人， imanmu kepada Tuhan. 建造我们的信心。 Kita nyanyikan bersama pujian ini. 我们唱这一首诗歌。 Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama bangun iman kita di hadapan Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kami punya Tuhan yang besar. Berjanji dan kami percaya Engkau sanggup menghadapi setiap raksasa-raksasa yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, hamba berdoa 我们低头祷告， supaya setiap jemaat Tuhan 让每一个会友们， dibangun imannya oleh 我 Tuhan, 们的信心被建造， memiliki keyakinan yang penuh 我们有一个信心， bahwa Engkau lebih besar, Tuhan, 如果上帝是最大的， dari setiap perkara-perkara 对我们 kami. 一切的难题， Engkau lebih besar, Tuhan, 因为上帝是伟大的， dari setiap sakit penyakit 比 kami. 我们一切的疾病， Engkau lebih besar, Tuhan, 你比我们的这些 dari 更大， pekerjaan 以 kami. 我们的工作来比 Engkau 较， lebih besar, Tuhan, 你是更大的， daripada masalah keluarga 比起 kami. 我们的问题。 Buat kami memiliki keyakinan, 亲爱 Tuhan, 的主，使我们能够深信， sehingga bersama dengan Engkau 让我们跟你在 kami 一起 akan 的时候， merobohkan setiap raksasa 我 itu, 们就能 Tuhan. 够把一切的巨人打败， Nama Tuhan dimuliakan. 愿神的名得着荣耀。 Kuatkan setiap jemaat-Mu, Tuhan, 好，让你的每一个会友 menghadapi kehidupan hari-hari mereka. 面对着这个难题， Biar mereka membangun keintiman 他 bersama 们能够 dengan 跟 Tuhan. 神建造亲密的关系。 Dalam nama Yesus, 奉靠主耶稣基督的 kami 名， berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Waktu selanjutnya saya kembalikan pada pembaca. Ya, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh amat baik. Engkau sudah memimpin ibadah raya Mandarin Anugerah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus sudah menjamah setiap hati jemaat. Roh Kudus sudah melawat pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Kami percaya kuasa firman Allah merupakan kuasa yang dapat menyelamatkan, kuasa yang dapat mengubah hidup manusia. Tuhan, kami percaya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin diperkenan oleh Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan menurut kehendak Tuhan. Setiap jemaat yang hadir maupun pelayan Tuhan yang melayani sama-sama diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat kuasa gelap dibebaskan Tuhan, yang jatuh dalam dosa Engkau berikan pengampunan, yang hidup dalam kutuk Engkau bebaskan menjadi hidup di bawah berkat Tuhan berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para kabinetnya, agar mereka boleh memerintah negeri ini dengan takut akan Tuhan, supaya kami boleh mencapai tujuan negara kami, masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual Tuhan. Bahkan 4 pilar kebangsaan boleh berdiri tegak di bumi Nusantara ini, baik Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami juga serahkan pilkada tanggal 27 November yang akan datang Tuhan. Tuhan turut campur tangan biar orang-orang yang Tuhan perkenan yang boleh menjabat jabatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pengenalan hamba-Mu sekarang berdoa berkat bagi seluruh jemaat Mandarin Anugerah, baik yang beribadah secara langsung maupun beribadah secara online Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pelayanan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan juga memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan Allah, dan juga Tuhan memberkati saudara dengan penyertaan Allah mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Bahkan keturunan saudara, anak cucu saudara turun-temurun juga diberkati oleh Tuhan. Dirancangkan hari depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada, dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Perjalanan hidup mereka Engkau tata sedemikian rupa sehingga Engkau buat menjadi keberhasilan dan keberuntungan. Jadikan kami semua yang hadir Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sungguh yakin dan percaya bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkatinya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.